dapat juga menyebarkan ilmu untuk qaryah dan dapat menyebarkan juga ilmu untuk qaryah dan dapat menyebarkan juga untuk selain daripada qaryah dia. Termasuk dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Antara maksudnya berbantu-bantu dalam perkara takwa dan tak berbantu dalam perkara yang maksiat. Tak bantu dalam bab tu. Apakah bantuan dalam bab takwa ni lah? Cari takwa lah ni. Kita nak cari takwa lah ni. Jadi oleh kerana itu buat saham, pakat-pakat buat saham akhirat. Masing-masing ikut kemampuan masing-masing. Orang yang ada mampu buat cara orang mampu. Orang yang kurang mampu buat cara kurang mampu. Orang yang langsung tak mampu buat cara orang langsung tak mampu. Orang boleh sedekah. Kalau tak boleh sedekah, tak boleh, bukan tak boleh sebab tak ada, mungkin rasa kedekut tu kuat sikit dekat hati dia. Sembahyang sunat banyak-banyak. Janji buat. Jangan tak buat langsung. Buat. Kalau rasa rezeki lebih tu, sedekah kat orang. Kalau ada makanan-makanan lebih, kek ke apa ke, hantar kat orang. Rumah saya sentiasa terbuka untuk dihantar. Dan apabila masjid surau tu tertutup ataupun tak boleh dibuka macam biasa, maka sumbangan ataupun dana tu makin kurang. Kat sinilah dana-dana surau masjid yang mengharapkan sumbangan orang yang ada lebih, tak tahu nak buat apa. Nak buat apa duit ni? Nak buat apa? Tak tahu. Nak pergi masjid payah. Adalah penjarakan lah, itulah ini dan sebagainya. Jadi akhir sekali buat satu program, mungkin kita panggil tazkirah petang, untuk sambil-sambil sebarkan ilmu, sambil-sambil tu dapat kutip dana. Tu kat bawah tu dah ada dah. Orang surau dah ni dah. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah taala. Kita akan membicarakan satu perkara hari ni. Kenapa saya duduk kat luar? Ada orang tanya, "Ustaz, kenapa Ustaz sekarang duduk kat luar?" Pagi tak duduk luar. Kalau kuliah pagi duduk kat luar panas. Kat sini panas, matahari kot ni. Lepas tu kalau pagi kuliah duha, saya akan buat di dalam. Dan kenapa saya buat kat luar? Sebab kuliah saya banyak lah. Macam hari ni 4, semalam 4, sebelum 4. Suara pun dah tak ada. Jadi penat, suara tak ada. Jadi memerlukan sesuatu untuk nak bagi semangat tu ada lagi. Antaranya ialah makanlah apa, vitamin dan sebagainya lah. Antaranya adalah duduk dalam keadaan macam ni, angin macam ni, terasa aman dan damai, menyebabkan semangatlah sikit untuk saya menyampaikan. Tu aja. Lepas tu malam pun duduk kat luar, petang pun duduk kat luar. Ni panas lah kat belah sini, tapi sini dah okey. Tu je. Bukannya apa pun, bukannya nak menunjuk sangat pun. Dia kata ada ustaz-ustaz dia mesej saya. Dia kata ambo sedap Mentang-mentang lah kami kat Selangor ni tak boleh. Belagak bukan. Sambil-sambil lah, sambil-sambil. Kalau tidak tu, suara pun dah tak ada ni. Malam ni ada satu lagi. Lepas isyak ada, tapi saya batalkan dah sebab dah sampai tak ada suara dah. Jadi sebab saya duduk di luar, sambil-sambil dapat melihat keindahan bunyi, keindahan alam, ciptaan Allah. Bunyi ayam, bunyi kambing, bunyi itik, bunyi ombak. Mudah-mudahan fresh air. Ya, boleh lah. Betul Cik Engku, fresh air. Dapat fresh air. Jadi idea tu ada dan semangat tu ada, lebih pada semangat. Macam kalau perasan kuliah saya bila semalam tak silap, masa buat di dalam. Sebab kat luar tu masa tu panas. Sebab kat dalam memang tak larat. Lain. Luar ni lain. View ni memang cantik. Blackstone memang terbaik. Baik. Kita saya diberi tajuk Budiman. Mengenang budi. Orang yang berbudi namanya budiman. Saya pun pelik juga sampai sekarang.
Kenapa panggil budiman? MAN kat belakang tu man macam Superman, Spiderman, keluang man, yang man kat belakang tu ke? Ataupun apa? Tapi budi tu, budi kebaikan yang dia buat yang dia panggil budi. Kemudian letak MAN kat depan. Jadi budiman. Jadi orang yang berbudi maknanya budiman. Macam tu ke? Saya tak tahu. Tapi orang yang berbudi dinamakan budiman. Seorang yang budiman. Apabila orang yang berbudi, orang budiman tadi berbudi kepada sesiapa, hendaklah berterima kasih kepada dia dan bersyukur pada Allah. Dan kita ni, bila orang tu budiman, kita jangan jadi orang yang tak kenal budi. Jangan jadi orang yang tak kenal budi. Kerana menghargai orang yang berbudi boleh dalam pelbagai cara, malah dia disuruh oleh syarak. Kita dituntut untuk menghargai orang yang berbudi. Itu tuntutan. Dan macam-macam cara boleh kita buat. Antaranya, caranya adalah kita berazam untuk membalas budi, jasa dia. Tu azam kita. Dia berbudi dengan kita, dia tolong sesuatu berbudi dengan kita. Kita kena ada satu perasaan azam bahawasanya nanti aku nak berbudi, aku nak balas budi dia balik. Bila-bila nantilah. Sebab orang ni tak semestinya di atas sokmo-sokmo. Kadang-kadang dia duduk di bawah. Dia macam roda, macam tayar roda. Bila dia pusing, kadang-kadang duduk atas, kadang-kadang duduk bawah. Jadi masa tu dia duduk atas, dia berbudi dekat kita. Bila dia berbudi, terima kasih dekat dia dan bersyukur pada Allah. Dah ada satu azam kat dalam hati yang kita nak berbudi balik dengan dia nanti, bila-bila nanti. Atau membalas jasa dia nanti. Atau kalau dia susah nanti nak tolong dia. Jadi kerana itulah ada pepatah mengatakan orang berbudi kita berbahasa. Bila orang berbudi pada kita, kita kenalah berbahasa, cakap elok-elok. Sebenarnya itu bukan pepatah Melayu je. Itu juga ada dalam hukum syarak. Apabila orang berbudi buat baik kita hendaklah berbahasa. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa kan. Orang berbudi, kita berbahasa. Dengan maksud, bila orang berbudi buat baik, kenalah kita ni buat baik dengan dia balik. Kalau paling-paling tak boleh nak buat baik pun, cakap baik-baik. Cakap elok-elok. Layan dengan sopan santun. Itu adalah budaya Melayu. Dan itu juga adalah suruhan ataupun tuntutan agama kita. Malah sangat baik jika kita selitkan unsur-unsur keagamaan kat situ. Iaitu kita doakan dia. Orang berbudi, kita doakan dia. Sama ada doa kita tu direct depan dia ataupun doa kat rumah. Maksudnya doa bukan depan dia, mana-mana boleh. Kat depan mungkin cakap terima kasih aja, tapi di belakang dia doa. Malah doa di belakang dia tanpa dia tahu lebih dimakbulkan oleh Allah, lebih mujarab daripada doa depan-depan, kalau nak dibandingkan dua doa tu. Jadi kalau orang berbudi, satu cara adalah doa terus, angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, kau murahkan rezeki, macam biasa kita duk buat. Boleh. Dan boleh juga terima kasih aja. Okey, terima kasih aja. Di belakang dia nanti, maksudnya balik pada tu doa. Dia tak tahu kita doa kat dia. Maka doa itu lebih diberkati. Dalam keadaan doa kepada saudara kita, dalam keadaan saudara kita tak tahu pun kita doa kat dia. Itu yang terbaik. Tapi doa kat depan pun okey, baik juga. Sebagai tanda penghargaan dekat dia yang dia berbudi dengan kita. Itu sebagai tanda penghargaan, supaya Allah membalas kebaikan dia. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang minta pertolongan kepadamu kerana Allah, maka lindungilah dia. Siapa yang meminta kepadamu kerana Allah, minta sesuatu kerana Allah, maka bagilah dia. Sesiapa yang memberi kebaikan kepada kamu, maka balaslah dia. Nampak? Sesiapa yang berbudi, maka balaslah dia. Jika kamu tidak mampu membalas, berdoalah untuk kebaikannya. Itulah. Paling-paling pun doa. Dan nak doa tu tak semestinya bagi tahu. Tak bagi tahu dia pun tak apa. Bagi tahu pun tak apa. Tak kata ada masalah lah. Cuma yang terbaik, dia tak tahu kita doa untuk dia. Itu yang terbaik. Siapa pun dia pun, tak kira. Jadi
banyak terhutang budi. Oh, Zuria, kenapa? Banyak terhutang budi pada tok-tok guru yang duk mengajar saya termasuk Umri. Itu terhutang budi lah. Tapi balasannya, buatlah apa ya balasannya? Sekurang-kurangnya doa. Tak semestinya kena balas dengan sesuatu, tak semestinya. Tak semestinya balas dengan apa, harta dunia, tak semestinya. Bukan kata tak boleh, tak semestinya. Tapi paling-paling kurang pun, maksudnya paling-paling tak pakai modal pun, balaslah dengan doa. Balas dengan doa. Sama ada dia tahu ataupun dia tak tahu. Ini adalah saranan suruhan Nabi SAW. Siapa yang minta pertolongan, kamu tolonglah dia. Siapa yang minta kamu sesuatu, bagilah dia. Siapa yang bagi kamu kebaikan, memberi kamu apa-apa kebaikan, maka kamu balas balik kebaikan dia tu. Jika kamu tak mampu balas, doalah untuk dia. Doalah untuk dia. Nabi suruh. Sebab tu kalau kita tengok orang sekarang ni pun mungkin ada yang amal lagi. Orang dulu-dulu kat kampung-kampung, kalau dia bagi apa-apa kat rumah jiran dia akan bagi dengan bekas-bekas. Bekas tu dia akan pulangkan balik. Masa dia pulangkan bekas tu balik, ada isi dalam tu. Itu orang dulu punya. Orang dulu. Jadi tak semestinya macam tu. Tak semestinya kena balas. Takut bimbang duk balas. Lama-lama kalau tak balas, jadi macam bersalah pula. Mana tapawai aku? Lama dah kau pegang Alah nantilah. Padahal dia tak mampu nak balas lagi. Tak payahlah sampai macam tu sekali. Tak semestinya. Balas dengan doa sudah memadai. Sebab orang yang bagi tu, dia bukan nak dibalas. Kalau balas dia ambil, tapi dia bukan nak dibalas. Dia nak doa tu, dia nak fadilat tu. Jadi bagi dia doa, sama ada dia tahu ataupun dia tak tahu. Macam tu juga tapi kena hati-hati. Hati-hati dekat orang yang berbudi ni. Jangan sampai mengungkit pula budi dia. Nabi larang tu. Lepas dia buat sebaik kat orang, lepas tu dia ngungkit. Dia ngungkit budi yang dia lakukan. Kerana antara 3 golongan yang tidak dipandang oleh Allah dekat hari kiamat nanti adalah salah satunya orang yang mengungkit balik budi yang dia bagi. An Abi Dzarrin An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Kata Abu Dzar, Nabi pernah cakap dekat dia, 3 golongan manusia yang Allah tak berbicara dengan mereka dan Allah tak pandang mereka pada hari kiamat. Maksudnya Allah tak peduli pada hari kiamat. Bila Allah tak peduli, payah nak dapat rahmat Allah. Allah tidak melihat mereka dan Allah tidak berbicara, tak bercakap dengan mereka. Bukan maksud bercakap tu ya. Maksudnya Allah tak peduli. Bahasa lain, Allah tak bagi rahmat. Okey? Dan Allah tidak mensuci dosanya. Allah tak ampunkan dosa dia. Mereka akan dapat siksaan yang pedih. Kata Nabi. Siapakah 3 golongannya? Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 miraran. Abu Dzar kata Nabi cakap 3 kali. Nabi cakap 3 kali. Cakap 3 kali apa? 3 golongan yang Allah takkan berbicara dengan mereka. 3 golongan. Nabi ulang. Yang Allah takkan pandang mereka. 3 golongan yang Allah takkan sucikan dosa dia. 3 golongan. 3 kali Nabi ulang. Kemudian qala Abu Dzar khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah. Abu Dzar tanyalah, mereka gagal dan rugi ya Rasulullah. Tapi siapa mereka itu? Abu Dzar tanya. Qala, kata Nabi, al-musbil, iaitu orang yang melakukan isbal. Orang melakukan isbal ni bagi orang lelaki, dia pakai pakaian dia tu, pakaian orang yang melakukan isbal, dia pakai pakaian dia, contohnya jubah ke apa, kain dia tu, kain jubah dia ataupun kain plekat, tak kisahlah, kain tu meleret lebih daripada bawah buku lali, dan dia tu dengan niat berbangga. Dia tu dengan niat macam belagak. Sebab antara tanda orang takabur, belagak adalah dia akan memanjangkan baju dia, kain dia sampai bawah buku lali, malah sampai terseret. Itu antara tanda orang yang sombong. Jadi isbal ni orang lelaki orang lelaki yang pakai jubah dan sebagainya bawah daripada buku lali ataupun terseret lagi ke bawah, tapi niat untuk sombong. Maka hukumnya haram dan Allah tak pandang pun dia, Allah tak akan ampunkan dia, Allah akan bagi dia seksa yang pedih.
Tapi kalau dia pakai bawah buku lali, tapi tak ada niat sombong pun. Tak ada niat sombong sebab kedai jahit tutup. Time PKP, nak jahit tak boleh, ataupun dia malas nak potong, ataupun dia tak berapa peduli sangat, niat tak sombong pun, saja je pakai melegek macam tu, hukumnya makruh. Hukum makruh. Sebab bawah daripada buku lali bagi orang lelaki, hukumnya makruh kalau pakai. Kalau pakai pakaian. Kalau niat sombong baru haram, baru termasuk dalam hadis ni. Tapi terbalik bagi orang perempuan ya. Orang perempuan lagi seret, lagi jadi DBKL. DBKL pula, ingat KL lagi. Di apa nama ni? MPK. Kuantan lah MPK. Tempat lain lah. Majlis Perbandaran. Lagi jadi majlis pembandaran lagi bagus orang perempuan. Maksudnya lagi terseret lagi bagus. Lagi pendek lagi tak bagus. Dia pakai tu. Lagi pendek lagi tak bagus. Lagi terseret lagi bagus. Itu orang perempuan. Orang lelaki lagi atas lagi bagus. Maksudnya atas buku lali sampai pertengahan pada betis. Itu bagus. Jadi orang yang pakai bawah tu namanya orang yang melakukan isbal, al-musbil. Nabi kata orang ni orang yang 3 golongan ni Allah tak pandang dia. Itu satu. Yang kedua Al-Mannan ni adalah yang kata tadi lah, orang yang dia suka memberi, lepas tu dia suka memberi, berbudi, lepas tu dia ungkit. Sebab akulah kau jadi macam ni. Kalau tak sebab aku, tu. Kalau tidak, tu. Dia ungkit. Dia bagi-bagi, lepas tu dia ungkit. Orang macam ni juga Allah tak pandang dekat hari kiamat nanti. Dia bagi tu dah bagus, lepas tu dia mengungkit. Dia mengungkit apa yang dia bagi. Jadi oleh sebab tu, jangan jadi orang mungkit kerana Allah tak pandang nanti walaupun dia banyak memberi. Yang ketiga, al-munafiqu sil'atahu bil halifil kazib. Itu yang golongan ketiga, iaitu orang yang menjual barang dengan sumpah palsu. Jadi hati-hatilah bab tu. Iaitu dia kata, elok kan ni? Elok ni, sumpah wallah. Tu jenis orang macam tu. Nak jual barang dia guna nama Allah, padahal menipu. Contohnya biasanya kalau bab ni bab yang susah nak ni lah, susah nak kesan. Kadang-kadang macam buah-buahan senang je, belah je tengok dah, nak tipu macam mana. Dia susah nak kesan. Contohnya macam kain sutera. Nak buat sutera tu, silk tu, kain sutera dibuat daripada ulat sutera. Kadang-kadang dia campur kain cotton ke, kain-kain yang lain, polyester ke, dengan kain sutera. Dia campur supaya dapat jual murah sikit. Tapi tak pure Yang pure tu yang ribu-ribu tu. Jadi dia campur. Dia nak jual kain sutera silk. Dia kata ni realnya Korean silk lah, dia sebut lah. Saya pun tak kerti juga. Silk tu silk ni lah. Maksudnya apa dia? Sutera tadi tu. Jadi kata ini 100%, ini 90%. Macam ni nak check? Tipu macam tu. Maka orang macam ni juga Allah tak pandang. Jadi saya bahas pendek je lah. Dan muka surat berapa? Muka surat berapa-apanya. Hari ni tazkirah ya. Petang-petang ni baca kitab tidur lah. Dan 3 perkara. 3 lah. Maknanya yang pertama, yang Allah tak pandang langsung, lelaki yang isbal. Yang kedua, yang mengungkit, dah berbudi lepas tu mengungkit. Yang ketiga, orang jual tapi sumpah palsu. Garanti. Samalah jual insurans ke apa, samalah. Ni garanti punya ni. Nanti kalau kau jadi macam ni, garanti tu dapat. Garanti ni. Tiba-tiba accident, jadi rumah terbakar sebagainya. Tiba-tiba tak boleh dapat pula. Tadi garanti sangat, sebelum ni garanti sangat. Macam tu lah. Jadi Allah tak pandang orang macam ni. Dah memberi, lupakan saja, tak payah duk ingat-ingat dah. Ya, betul. 2 perkara saya setuju dengan Zuria Tajuddin. 2 perkara yang disuruh untuk dilupakan. 2 perkara ni elok dilupakan. Kalau boleh lupa terus. Kalau boleh delete terus dalam kepala. Kalau boleh delete. Kalau tak boleh pun banyakkan lupa, ingat sikit-sikit dah lah. Apa dia 2 perkara yang disuruh untuk dilupakan? Iaitu yang pertama, ibadah pada Allah. Apa yang kita dah beribadah pada Allah cukup. Jangan ingat langsung.
Jangan ingat aku dah semayang banyak dah ni. Tak ada. Aku dah ibadah 30 tahun dah ni. Tak, lupa terus. Lupa dengan maksud seolah-olah macam tak pernah ibadah. Kalau boleh delete. Kalau tak boleh ingat yang mana sikit-sikit aja. Jangan ingat banyak-banyak. Apa yang kita buat ibadah pada Allah. Apa-apa je lah, puasa dan sebagainya. Kalau boleh lupakan. Kita dituntut untuk lupakan ibadah kita pada Allah setelah kita buat. Dan satu lagi, kita berbudi pada orang, kita memberi pada orang apa-apa dan disuruh untuk lupa juga. Ya, betul. Disuruh untuk lupa. Bila disuruh untuk lupa, kita lupa apa yang kita bagi. Sampaikan, terima kasihlah dulu kau banyak tolong aku. Ada ke? Sampai macam tu. Tak ingat pun, macam tu. Lepas buat terus delete. Delete. Kalau boleh delete. Biar lupa sungguh. Jangan duk ingat-ingat. Kalau duk ingat-ingat jadi mengungkit tu. Sebab aku lah kau jadi senang macam ni. Kalau bukan aku yang bagi kau kerja itu, kalau bukan aku yang interview kau, kalau itu kata kalau ini, dia jadi mengungkit. Sebab tu kalau boleh lupakan kebaikan kita pada orang. Tapi ada dua perkara yang kita tidak disuruh untuk lupakan, malah kita kena ingat sentiasa. Ada dua perkara juga. Dua perkara yang disuruh untuk melupakan, iaitu ibadah pada Allah dan bakti kita, budi kita, kebaikan kita pada orang lain disuruh lupakan. Dua perkara lagi disuruh untuk jangan lupa, ingat setiap saat, iaitu yang pertama, ingat mati. Ingat mati setiap saat. Kalau boleh hari-hari sambut hari jadi. Kenapa saya kata sambut hari jadi? Itu sebenarnya bukan hari jadi, itu hari mati je namanya. Sebab dengan umur kita semakin lama semakin pendek. Dengan kita hari jadi, kalau kita sambut hari jadi, menandakan kita sambut hari umur kita semakin pendek. Maknanya ingat mati lah tu. Ini tidak. Masa hari jadi seronok pula. Patut hari jadi sedih. Tu pelik benda ajaib. Orang kafir hari jadi dia seronok. Hari jadi dia seronok. Sebab life begin at 40. Apa ni? Apa maksud dia? Kehidupan ni, hidup ni bermula umur 40. Umur 40 baru dia orang hidup, real punya hidup. Sebab dia dah tahu yang mana yang seronok, yang mana tak, yang mana okey, yang mana nampak je okey tapi tak okey. Dia dah pendek kata dia dah cukup makan garam dah. Daripada umur 40 barulah dia menikmati kehidupan dia. Menikmati kehidupan dia. Tu orang kafir. Kalau dia dah kahwin umur 25 dan dia dah rasa dah kesusahan kahwin sebenarnya. Rupanya dia kata tak kahwin lagi bagus. Umur 40 tu, life begin at 40. Tapi pada hukum pada agama kita mati umur 40. Umur 40 tu dah mati. Kerana banyak para ulama mengatakan kalau umur 40 tak berubah, tak payah mimpi nak berubah, kecuali berlaku perkara besar dekat dia. Sebab tu nak berubah sebelum umur 40. Dah umur 40 nak berubah dah payah. Boleh dikata secara umum tak boleh berubah dah secara umum. Sebenarnya boleh lagi, tapi secara umum boleh kata tak boleh berubah. 40 tak berubah habis dah. 40 duk main nombor ekor lah. 40 duk minum air ketum. Duk minum air ketum terbaring aja, air ketum yang campur ubat nyamuk lah. Bukan ketum yang ni, ketum campur ubat nyamuk tu. Umur 40 duk minum air ketum lagi, memang payahlah dia. Sebenarnya boleh lagi berubah sebenarnya. Tapi kena berlaku perkara-perkara yang besar setelah umur 40 tu. Contohnya anak mati, ayah mati, benda-benda macam tu, accident, benda-benda besar macam tu dia akan berubah walaupun umur 60 sekalipun. Tapi kalau benda-benda kecil tak boleh ubah dah. Setakat orang mari nasihat, orang mari pakat-pakat mari, jomlah kita pergi surau masjid, tak ubah dah. Tak jadilah. Lepas umur, secara umumnya matinya seseorang itu pada umur 40. Umur 40 tak berubah, itulah hidup dia sampai mati secara umum. Jika lebih 40, untuk dia berubah dia kena perlu perkara-perkara yang besar dalam diri, dalam hidup dia. Apa yang besar tak kisahlah. Kalau besar dalam hidup dia bisnes, sebab kerja dia bisnes aja, umur 40 bisnes dia jatuh, maka masa tu dia boleh berubah lebih umur 40. Tapi kalau bawah 40, benda kecil pun boleh berubah. Benda kecil, kena nasihat orang nasihat, yelah boleh berubah, senang aja. Itu maksud dah umur 40 tak boleh ubah dah. Itu maksud dia, bukan tak boleh langsung. Jadi dua perkara yang disuruh untuk tidak dilupakan, sentiasa ingat adalah yang pertama mati, yang kedua dosa lampau. Dosa yang telah dia buat dulu jangan sekali-kali lupa. Malah ada orang dia ingat, bukan suruh cakap, kena ada dalam kepala. Jangan keluarkan mulut, cuma ada dalam kepala. Sentiasa ingat dosa yang dia buat dulu. Tapi kebaikan yang buat dulu semua lupa, delete. Kebaikan yang buat delete.
okey, kebaikan yang dia buat semua delete. Keburukan ataupun dosa yang dia buat sentiasa kena ingat. Tapi tak boleh sebut kat mulut. Kalau sebut kat mulut, dia panggil buka aib dia. Sebab dia dah bertaubat. Dah lah, tak payahlah nak sebut-sebut. Tapi jangan sekali-kali lupa. Jangan sekali-kali lupa dosa. Jadi, dua perkara yang disuruh untuk melupakan, iaitu ibadah dia pada Allah dan budinya ataupun kebaikannya pada orang lain. Dua perkara yang disuruh untuk jangan lupa sampai bila-bila, yang sentiasa ingat, iaitu dosa yang lampau sentiasa ingat, mati pun kena sentiasa ingat. Dan kadang-kadang budi itu dilakukan oleh ibu bapanya sendiri. Kerana itulah setiap anak wajib mengenam budi kedua ibu bapa dia. Setiap anak kena mengenam budi kedua ibu bapa dia. Kerana mereka bersusah payah ketika kita kecil lagi dah susah payah. Itu budi lah tu. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada kamu untuk, wahai manusia, untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah, makin bertambah-tambah lemah, bagi susu 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Bersyukur pada Allah dan bersyukur kepada kedua ibu bapa kamu. Hanya kepada kau lah kamu akan kembali. Jadi maksud bersyukur kepada kedua ibu bapa adalah dengan cara membalas budi. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan berbuat baik kepada ibu bapa. Kenapa kena buat baik kepada ibu bapa? Sebab nak balas budi lah tu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma wala aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Allah, dan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Jika salah seorang daripada kedua ibu bapa kamu sampai umur lanjut, kamu duduk dengan kamu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan perkataan ataupun bahasa lain, cakap elok-elok. Jangan duk kata mak ni. Janganlah kamu membentak dan ucaplah ucapan yang mulia kepadanya. Kenapa macam tu? Kerana membalas budi dia. Daripada kecil, tanpa dia, asbab dia lah kita boleh berada kat muka bumi yang kita menerima macam-macam nikmat ni. Asbab daripada lalu kot dia lah. Maka bersyukur pada Allah dan bersyukur kepada ibu bapa. Cara bersyukur pada ibu bapa, balas budi dia. Sama ada dia hidup ataupun dia sudah meninggal dunia, tetap balas, kena balas budi dia. Kalau dia dah hidup, macam biasalah, buat baik dan sebagainya. Kalau dia dah meninggal dunia, dituntut untuk doa dia, doa kesejahteraan dia. Malah ulama' mengatakan doa yang tak ada, kita minta pada Allah apa-apa permintaan yang mana kat dalam doa kita tu tak ada, kita minta dekat Allah untuk kesejahteraan ibu bapa kita, tak akan makbul doa tu. Pertama, doa kena hamdalah, puji Allah. Jangan lupa selawat, puji Allah dan selawat. Dan yang ketiga adalah minta kesejahteraan, keampunan untuk ibu bapa. Tak ada 3 ni, doa lah apa, tak akan makbul. 3 ni baru makbul. Nak bagi tahu kenapa doa dia, untuk balas budi dia. Kalau dia dah meninggal, banyakkan bersedekah untuk dia, niat untuk dia, dan buat baik pada kawan-kawan dia. Yang ada kawan-kawan dia yang hidup lagi, pergi cari, buat baik. Anak sekian-sekian lah ni, ya ke, cukup dah buat baik dengan kawan-kawan dia. Itu antara cara untuk mengenang budi kedua ibu bapa. Macam tu juga mengenang budi suami. Itu nanti kita tengok kejap. Saya nak tengok dulu. Kalau mengungkit untuk buktikan daripada tomahan, orang persendakan kita, bukan riak, tapi nak buktikan supaya tidak disalah ertikan. Maksudnya kalau mengungkit untuk buktikan tomahan, dia bergantung. Kebanyakannya tak payah. Kenapa pula nak buktikan ke orang? Tak perlu. Tak perlu buktikan ke orang, walaupun orang tomah.
Tapi tengok keadaan lah juga. Tak semestinya tak perlu tu. Kadang-kadang perlu juga kan. Tengok keadaan juga. Kalau katakanlah dia selalu tolong kawan ni, dia selalu tolong kawan ni, ataupun dia ada banyak duit dan dia selalu tolong tapi orang lain tak tahu dia tolong. Dia banyak duit, dia selalu malah dia taja pusat-pusat tahfiz, pondok-pondok, dia support untuk fisabilillah, dia support untuk penyebaran ilmu-ilmu ni, dia support. Tapi dia diam-diam aja. Dia tak beritahu orang. Patut orang duk kata dia, engkau ni kan kaya je lebih, tapi kedekut kan kau tak pernah pun bantu agama Allah. Padahal dia duk buat selalu. Dia senyap-senyap. Tak perlu buktikan ke dia. Biar lah. Adalah sikit-sikit. Kau jangan cakap macam tu kat aku. Ada. Tak payahlah. Kau tahu tak? Main kejap. Kau tunggu situ, kau tunggu. Dia masuk dalam bilik dia, dia ambil slip. Kau nampak ni slip. Ini aku deposit duit. Ni aku masuk. Ni kau nampak? Ni Maybank, ni CMB, ni Bank Islam. Kau tengok. Tu berapa ribu tu? Kau cakap aku konon-konon. Dia tak perlu buat apa? Tak perlu. Bila orang mengatakan kau ni apa benda lah, duit banyak tapi kedekut dengan anak-anak. Kau tengok anak-anak kau jadi tengok tu macam tu, selekeh dan sebagainya. Tak perlu buktikan kat orang. Padahal dia elok je bagi kat anak dia. Tak perlu. Jadi tak perlu buktikan. Tak perlu buktikan dekat orang. Supaya tidak disalah ertikan. Tak perlu, sebenarnya tak perlu. Tapi ada keadaan mungkin jadi perlulah, tapi kena tengoklah keadaan macam mana. Secara umumnya tak perlu buktikan orang. Biarlah nak cakap apa pun. Apa sal nak buktikan dia? Kita nak buktikan pada Allah, bukan pada dia. Tapi dengan sebab kita tak buktikan, kita jadi ditohmah orang. Biarlah. Janji kecuali jadi kat kita bukan setakat tohmah, jadi keburukan yang macam-macam kat kita, lainlah. Setakat kena tohmah biasalah. Pahala peri, siapa tak nak? Dekat akhirat nanti boleh ni balik ni, apa dia panggil, boleh tuntut balik yang dia tohmah tu. Jadi dapat pahala peri. Nanti apa nak pahala haji, nak pahala apa, minta dia nanti kat padang mahsyar. Tak perlu. Sehinggalah mungkin akan menyebabkan kecelakaan ke apa ke, masa tu tak apalah, nak ngungkit tu sikit. Okey. Apa lagi? Saya dah tak ada suara dah ni. Umur 40, kalau jadi baik, baiklah. Kalau masih buat maksiat, maksiatlah sampai mati. Khairi Omar. Betul, tapi betul secara umum. Secara khusus tak. Umur 90 pun kau boleh kalau nak bertobat. Boleh. Cuma secara umumnya tu lah. Cakap adat, cakap umum. Macam tu lah. Macam tu lah. Dah 40. Bunyi desiran ombak. Yelah kat belakang ni ombak. Jika takut dilanda ombak, jangan buat rumah tepi pantai. Ni apa benda ni, Zee Murad? Macam mana orang yang lebihkan isteri daripada ibunya, dia tak ada istilah lebih isteri. Dia tak ada. Mana ada istilah macam tu, lebihkan isteri daripada ibunya? Mana ada? Ada ke istilah lebihkan isteri daripada ibu? Macam mana tu lebihkan isteri daripada ibu? Tak fahamlah lebihkan tu apa. Ini ayat-ayat TV ni yang saya letih sikit ni sebenarnya. Ayat TV ni semua. Ayat cerai karamah. Dalam agama kita mana ada lebihkan ibu? Apa lebihkan? Lebihkan tu apa? Lebihkan isteri. Apa tu? Cerita apa ni? Kalau kita mengaji sungguh-sungguh berkaitan dengan hormat kepada ibu bapa, hormat kepada isteri, isteri hormat kepada suami dan sebagainya, mana ada istilah lebihkan isteri pada ibu? Mana ada? Ni cerita adalah ibu suruh balik rumah, isteri dia tak bagi balik rumah. Lepas tu dia pun ibu dia suruh balik rumah raya, balik rumah, balik kampung raya lah. Isteri dia kata tak nak, tak bagilah, senang cerita. Kita raya je kat tempat lain, raya kat rumah dia sendiri ataupun raya rumah mak mertua lah, raya belah sana, belah satu lagi. Dia pun akhir sekali ingat raya kat rumah mak bapak dia ni. Sebab mak bapak dia suruh ni, mak bapak dia minta balik. Tiba-tiba dia pun, sebab isteri dah cakap macam tu, tak apalah, lebihkan isteri lah, baliklah rumah isteri. Itu bukan lebihkan. Jadi itu kena bahabat lain. Ini kena bahabat lain. Sebab ayat tu lebihkan isteri daripada ibu tu tak ada. Tak ada. Dengan bagi duit dekat isteri lebih, ibu langsung tak bagi, tak nama lebihkan isteri, tak nama lebihkan isteri pada ibu. Kenapa pula? Sebab ibu dia jutawan.
Apa salah nak bagi? Itulah. Ibu dia cukup makan. Ataupun ibu dia ada laki. Ibu dia tu ada laki. Maksud ada suami. Suami dia lah bagi duit dekat isteri dia. Jadi anak bagi-bagi. Tak bagi, tak bagilah. Habis tu, kan kena bagi duit, kena. Perkataan-perkataan macam tu semua cerita dalam cerita TV. Jadi kena tengok balik. Sebab kadang-kadang kita salah faham kerana banyak tengok TV. Dia mana ada lebih tak lebih. Jika ibu tu dalam keadaan susah payah, wajib atas anak dia bantu. Wajib atas anak dia bantu. Jika ibu tu susah, tak wajib pun atas anak tu bantu atau tolong, tak wajib pun. Maka siapa yang dia wajib bagi? Yang paling afdal sekali bagi kat isteri lah, bukan kat mak bapak. Itu yang kena hati-hati dalam ayat-ayat TV macam ni. Yang afdal bagi, yang nombor satu afdal bagi dalam keluarga lah, maksudnya dia yang paling afdal kat keluarga dia sendiri, bukan kat mak bapak. Tidak. Yang dari segi afdal bagi. Habis tu mak bapak susah lah, susah masuk kelas lain, tu masuk bab lain. Kalau mak bapak susah, bukan mak bapak susah, jiran kau susah mau kena bagi jiran. Bab susah je ibu bapa. Kalau kita ambil sekadar pangkat ibu bapa saja, mana nak bagi lagi, mana nak bagi lebih lagi. Kalau kata nak bagi duit apa lebih lagi, adakah nak bagi kat isteri, atau nak bagi kat anak, atau nak bagi kat ibu bapa? Lebih lagi bagi isteri, lepas tu anak. Habis ibu bapa tak, dia duduk nombor 6, nombor 7. Lepas tu kita mulalah ada cerita-cerita. Habis dia orang kampung susah, takkan tua-tua pun nak kerja lah. Itu cerita lain. Itu cerita orang susah, yang mana orang tu mak bapak dia, maka wajib dia bantu. Kalau dalam masalah susah, tak menantikan mak bapak, jiran sebelah pun ada orang masuk neraka sebab tak bantu. Jiran sebelah rumah dia kebuluh, dia tak bantu. Jiran sebelah dia yang walaupun tak ada kena-mengena, tak ada ikatan keluarga, pun masuk neraka. Itu masalah orang susah. Malah orang susah paling afdal sekali tolong keluarga. Dalam banyak-banyak keluarga, orang paling afdal sekali tolong orang susah adalah ibu bapa. Itu kalau dia ada susah, dia ada standard susah, dia ada pangkat susah, dia ada status susah. Kalau dia tak susah, dia duduk nombor 6, nombor 7 ibu bapa. Jadi tak adalah istilah lebih kurang. Dia ada istilah apabila sampai waktunya, mana lagi afdal. Tu dia. Sampai waktunya. Awal-awal kahwin, afdal macam mana? Mak bapaknya susah, maka afdal mak bapaknya susah. Afdal mak bapaknya. Isteri je sikit-sikit aja. Tapi bila dah 20 tahun, mak bapak dia tiba-tiba jadi jutawan senang. Tak ada dah afdal kat mak bapak, afdal kat isteri pula. Dia tak ada yang melebih-lebih. Itu semua cerita dalam TV. Jadi kena cek balik satu-satu. Cek balik cerita maksud satu-satu. Lebihkan tu apa? Dengan tak balik kampung, selalu tak balik namanya lebih kan? Tak. Kenapa? Asyik balik, asyik dengar cakap bini je menyebabkan menandakan lebihkan bini pada mak. Tak. Dia tak ada istilah tu sebenarnya. Kena mengaji kitab lain ni. Andai kata kita ada cukup-cukup je rezeki untuk bagi nafkah kat seorang individu, antara tanggungjawab nafkah kepada isteri, tanggungjawab mana boleh Fairuz? Mana boleh buat apa, bandingkan Apple tu Musang King. Mana boleh King Fox, tak boleh. Nak bandingkan Apple dengan King Fox, tak boleh. Tak boleh. Nak banding Apple tu Apple lah. Sekarang ni nak bandingkan ada kata cukup-cukup je rezeki nak bagi nafkah pada seorang, antara tanggungjawab nafkah isteri dan ibu, mana perlu dahulukan? Bila nafkah dia tu wajib, mana dahulukan? Wajib dua-dua. Jadi kalau ada lebih baru cerita yang sunat. Yang wajib ni tak kira, mana boleh. Ni perbandingan Apple dan Musang King. Sorry, reject soalan ni. Tak kena. Dia bukan banding macam tu. Mana boleh banding macam tu? Sebab bagi dekat isteri, itu nafkah, ada nafkah yang wajib, ada yang sunat. Jadi tiba-tiba dia ada banyak tu, kenalah bagi kat nafkah dia, kalau tak terlepas. Lepas tu antara tanggungjawab isteri dengan ibu. Tengok ibu pula. Ibu dia ada laki tak? Ibu dia ada laki. Laki ibu dia lah, maksudnya ayah dia lah yang tanggungjawab. Habis kau bagi kat isteri lah. Macam tu. Habis kalau ibu dia kebuluh, dah kebuluh, tak nantikan ibu. Orang entah mana-mana datang, aku dah 18 hari tak makan, aku kebuluh, aku nak mati dah, pun wajib bantu. Tak payah nak cerita pasal ibu. Faham tak dari segi tu? Kita kena faham betul-betul. Jangan duduk main bantai bercakap, lebihkan tu, lebihkan ni, lebihkan. Tak ada, dia tak ada lebih. Dia di waktu sampai waktunya nanti, dia adalah afdal dia. Lepas tu takkan tak boleh bagi. Tengok cerita tak boleh bagi kat mak bapak pula. Siapa kata tak boleh bagi? Dia kena faham satu-satu.
Jangan faham macam tu je, tapi sebenarnya tak faham. Okey. Kadang-kadang tu terkasar bahasa dengan ibu kita macam mana? Oh, kasar bahasa memang berdosa lah. Memang berdosa lah kasar bahasa. Tak berdosa, tetap berdosa. Lepas tu saya minta maaf dengan ibu pada malamnya. Berdosa, tetap berdosa. Minta maaf dengan ibu, ibu maafkan. Maka dengan ibu tu maafkan, maka tak adalah dosa dengan ibu. Tapi jangan lupa dosa dengan Allah ada. Sebab tak bagi cakap kasar dengan ibu ni adalah Allah. Allah yang baik tak kata jangan cakap kasar. Wala takul lahuma uffin. Jangan cakap pun tak boleh. Jangan cakap pun tak boleh cakap. Tiba-tiba cakap kasar, maka dia telah langgar perintah Allah. Bila dia langgar perintah Allah dan dia berdosa dekat Allah dan dia dosa dekat ibu bapa dia, ibu dia, maka dia minta maaf dekat ibu dia, maka ibu dia ampunkan dia, maka selesailah ibu dia. Tapi dengan Allah belum tentu. Dekat padang mahsyar ni silap-silap kena seksa kerana langgar perintah Allah. Mana boleh? Dah tak tahu ke yang cakap kasar dengan ibu ni tak boleh? Habis kenapa cakap juga? Tapi lepas tu minta maaf tu cerita lain, tapi telah melanggar perintah Allah. Macam orang biasa cakap tu kan, alah pegang anjing, pegang babi pun tak apa, nanti boleh basuh dengan air tanah. Tak, berdosa pegang babi, pegang anjing tanpa sebab. Nak selfie dengan dia, lagilah berdosa. Macam tak ada binatang lain, baik ambil kucing, comel, ambil babi, hidung duk macam tu. Ambil selfie, lepas tu pegang, tak apa, boleh basuh dengan air tanah. Tak boleh, bukan tak boleh, salah. Dia pegang tu berdosa, memindahkan najis ke badan dengan sengaja berdosa. Kemudian dia dosa dengan Allah, sebab Allah tak bagi sentuh tanpa sebab. Dia pergi sentuh tanpa sebab, berdosa. Kadang dia basuh dengan air tanah. Dengan dia basuh dengan air tanah, selesailah bab syariat basuh dengan air tanah. Memanglah tak najis dah, tapi dosa dengan Allah tetap kekal. Samalah buat macam tu, semua sama. Dia ambil barang orang, kemudian dia pulangkan balik. Dia ambil barang orang, dia pulangkan balik. Orang tu kata, yelah, tak apalah, kita kira maaf lah, kosong-kosong lah. Dia kata macam tu, halal-halal berhalal lah. Okey, dia dah settle dengan orang, tapi dengan Allah dia tak settle. Sebab Allah yang tak bagi ambil barang orang. Itu syariat. Jadi walaupun dah terkasar bahasa, kemudian dah minta maaf dengan ibu, tetap dosa juga. Kerana terkasar dengan ibu ni bukan dosa kecil, dosa besar. Bila dosa besar, nak minta ampun dengan Allah ada syarat. Sempurnakan rukun taubat. Antaranya kena menyesal sungguh-sungguh, berazam tak buat lagi. Dan sempurnakan 5 rukun taubat yang kata Imam Ghazali tu. Minta maaf cerita lain. Ibu saya dah nyanyok sikit, kita terkasar dengannya, lagilah tak boleh. Antara orang yang berbahaya untuk jaga ibu bapa, konon-konon nak jaga ibu bapa sebab nak berbakti pada dia. Ibu bapa yang nyanyok, ramai orang berdosa besar kerana ibu bapa yang nyanyok, tapi niat dia baik. Dia terkasar bahasa. Saya ada pengalaman ni, saya jaga orang tua saya sampai nyanyok. Saya ada pengalaman, saya pernah tengok orang jaga anak dia, jaga mak ayah dia yang dah nyanyok. Tahu tak, orang nyanyok ni kita tak boleh fikir macam otak kita. Kalau kita fikir macam otak kita akan marah dia, maka berdosa kita. Setiap hari kita buat dosa. Sedangkan tujuan kita baik, nak bela dia. Sebab dia bela kita kecil. Tapi dia bela kita kecil-kecil, tak pernah pun dia marah-marah macam kita duk marah dia. Tak ada pun. Dia tanya, burung apa tu? Burung murai. Burung apa tu? Burung murai. 3 kali je dah marah dah iklan tu. Ayah, burung murai. Padahal masa budak tu kecil-kecil, ayah, tu burung apa ayah? Ayah dia layan je. Siapa ingatlah iklan Petronas. Jadi orang yang nyanyok, yang nak jaga orang nyanyok, hati-hati. Banyak buat dosa ni dengan niat baik. Apabila kata dia datang, mak nak makan ke? Tak nak. Mak meh makan, tak nak. Masuk mulut dia, dia buat macam tu. Kalau marah, anak tu yang tak cerdik. Mana boleh marah? Mana boleh marah dia? Sebab dia kan nyanyok. Lepas tu datanglah adik-beradik. Mak, lama tak jumpa. Kau dah lama tak tengok mak, kan? Lama apa? Mak minggu lepas baru kita jumpa kan, mak. Jantan adik-beradik yang lain. Dia ni baru dah bagi makan, kena sembuh atas muka dah ni. Ambil masuk mulut. Aku tak nak. Kau ni pekak ke? Marah mak dia. Aku dah kenyang. Mak tak makan sehari dah ni, mak. Aku dah kenyang. Lepas tu tak lama lepas tu adik-beradik datang kan. Allah, mak lama tak jumpa. Allah, kau ni kau dah lawa dah sekarang. Ada puji anak dia yang lain. Yang ni dah berbulu dah.
Mak kenapa nampak macam tulang tinggal? Mak tak makan ke? Aku dah 3 hari tak makan. Adik kau tu lah tak bagi. Tengok. Adik padahal dia baru kena sembuh kat muka tu. Macam ni Mak. Berdosa free. Baru je tadi dah bagi mak yang tak nak. Mana boleh nak jaga orang nyanyok. Dia tak semua orang boleh jaga. Orang cakap boleh. Nak jaga orang sakit, orang nyanyuk, cakap boleh, sembang boleh. Nak jaga hanya orang yang mengaji, belajar je boleh. Kalau tidak, dengan dia jaga mak bapak dia, dia buat dosa setiap saat dengan niat baik. Dia kena anggap budak tu, budak pula, mak dia tu macam budak baby umur 6 bulan. Agak-agak macam mana? Baby tu dia dukung, tak pakai apa-apa lagi, kencing atas muka. Dia nak menampar ke baby 6 bulan tu? Dia tak marah. Dia habis, Allah, habis muka aku kena kencing. Dia lepas ke baby 6 bulan tu? Tak. Macam tu cara dia kena fikir layan mak bapak dia yang nyanyuk tadi. Sebab kadar otak dia tu waktu tu, akal dia waktu tu umur 6 bulan. Bukan 6 tahun, 6 bulan. Tiba-tiba dia marah. Cuba budak nak 6 bulan, bagi dia makan. Nah, makan, Nesta, makan, bagi makan. 6 bulan dah boleh bagi makan yang keras-keras kan. Bagi makan. Tiba-tiba budak tu tak nak makan. Buat. Dia tak marah pun. Budak tu makan, betul, sembuh atas muka. Dia tak marah, tak penampar pun. Dia tak cakap apa-apa pun. Teruklah kau ni. Kecil-kecil tak nak mampus. Macam tu. Tak cakap pun. Kenapa? Sebab tu budak kecil. Tahu tak, mak bapak yang nyanyuk ni, macam umur 6 bulan, tiba-tiba kita buat macam dia umur 60 tahun. Itu yang dosa free. Sebab tu hati-hati dalam jaga orang tua. Saya banyak pesan kat orang. Sebab saya sendiri mengalami perkara tu. Bila kita tengok kejap, kenapa otak aku fikir yang dia ni macam orang normal, sedangkan dia dah nyanyuk. Kadang-kadang nyanyuk on off. Kejap nyanyuk, kejap tak. Kejap nyanyuk, kejap tak. Kejap okey, kejap tak. Dia ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 nyanyuk. Tahap 1, tahap 2 ni dia masih lagi boleh berjalan. Kadang-kadang boleh bawa motor lagi. Bawa motor pergi sana, lepas tu pergi report polis, kata motor hilang. Sampaikan polis tu tahu dah, kalau pakcik ni report, jangan ambil report. Sebab pakcik ni nyanyuk. Itu tahap 1, tahap 2. Ada tahap 3, tahap 4 lagi teruk. Ada yang nak semayang je, ada yang tak nak semayang, macam-macam. Tapi dah nyanyuk. Hati-hati dalam jaga orang tua. Tak boleh naikkan suara. Walaupun dia dah nyanyuk, walaupun dia kita baru bagi makan, dia tak nak makan. Lepas tu adik-beradik lain datang, dia kata, aku dah 3 hari adik kau kurung aku dalam bilik, tak bagi makan langsung, minum air pun tak. Adik-beradik semua jeling. Adik-beradik pun bengong juga, jeling. Macam ni perangai kau Kau buat macam ni dengan mak dia naik. Mak, dosa free. Sepatutnya orang tua tu menyebabkan dia masuk syurga. Sekarang orang tua menyebabkan dia masuk neraka. Sebab dia tak reti nak jaga, sibuk nak jaga. Jadi hati-hati. Kena ngaji dalam bab agama ya. Bukan ngaji dalam bab tu, ngaji dalam bab agama tentang cara menjaga orang yang nyanyuk, cara untuk menguruskan dia. Cukup tu, panjang sangat dah. Dan kemudian ujian untuk saya. Mama saya suka curi makan benda-benda manis. Jenuh nasihat, dia buat dek je. Jenuh kepung sebab dia pandai order food panda. Mak ini lagi canggih. Nasib baik dia order food panda je. Kalau dia buat beli-beli dekat Lazada, dekat Shopee, tahu-tahu sampai almari, tahu-tahu sampai kerusi yang recline, kaki boleh naik tu. Berapa? 4,500 ambil. Nasib baik food panda je. Kelakar. Yang ini kelakar. Nak tanya lagi, adakah rezeki kita sempit? Saya bukan garang pun, suara je kuat saya cakap kan. Duduk di luar ni seronok. Bila seronok semangat. Bukannya apa pun, tak ada apa pun, tak kenal pun siapa-siapa. Adakah rezeki kita sempit disebabkan dosa? Macam mana kita nak tarik rezeki, murahkan rezeki? Secara umumnya buat benda baik lah. Buat benda baik, rezeki murah lah. Buat benda baik, Allah murahkan rezeki. Dan lepas dapat tu bersyukur, maka Allah murahkan lagi rezeki. Macam tu je lah. Sebab panjang cerita dia bab tu. Tolong buat kuliah khas cara nak utus ibu bapa yang nyanyuk, nak urus. Itulah bila-bila nanti insya-Allah lah. Betul kata ustaz tu, susah nak jaga. Apa yang saya buat ni, bertaubat macam mana? Bertaubat ada Allah lah, taubat macam mana?
Memang susah nak jaga. Susah dari segi najis. Dia ambil tu, dia punya apa diapers orang tua tu dia ambil ni, dia korek gatal, ambil tai digaru kat sini. Garu kat sini. Baru mandi setengah jam. Macam mana nak buat? Nak marah ke? Fikir terus. Baby umur 6 bulan. Umur 6 bulan baby, dia garu, dia masuk garu macam tu, tai ada kat tangan, dia sapu kat muka. Apa kita nak buat dengan baby tu? Nak campak dia, nak menampar dia, nak najang dia, cuba apa? Apa nak buat dengan baby tu? Macam tu buat dekat ibu bapa yang nyanyok buat macam tu tadi. Senang aje. Apa saja dia buat. Apa saja. Dia menipu gini. Ingat budak kalau 6 bulan, 6 tahun pula, 6 bulan tak boleh cakap kan. Yang boleh cakap lah, katalah 2 3 4 tahun ke. Yang boleh cakap tu, anggapkan budak tu umur 5 tahun boleh cakap. Tiba dia buat macam tu. Dia pergi order macam-macam. Cuk. Tak tahu sampai barang. Mahal pula tu. Apa nak buat dengan budak umur macam tu? Sabar je lah. Macam tu lah kan? Sabar je lah. Malah dengan perbuatan dia itu sebenarnya pahala. Dia naik je suara. Habis dah. Satu naik suara. Habis. Mak, saya dah tak ada duit ni. Mak tekan pula kredit kad saya. Contohnya. Dia pergi letak kredit kad dia kat Shopee tu. Siapa suruh? Buang lah. Okey. Yang terakhir, dah cerita pasal ni pula. Dah sejam dah pun. Yang terakhir, mengenang budi pada suami, jangan lupa. Nabi pernah bersabda, uritun nar fa iza aktharu ahliha nisa'u yakfur. Uritun nar fa iza aktharu ahliha nasu yakfurn. Qila ayakfurna billah? Qala yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Best ni. Nabi kata, aku dilihatkan dekat neraka, banyak penghuninya adalah wanita. Kerana mereka sering mengingkari. Bahasa dia tulis sini kufur. Yakfurna. Yakfur ni kafir lah. Tapi bukan kafir tu. Bukan kafir Islam tu, bukan. Maksud yakfurna mengingkari. Ditanya. Sahabat tanya, mereka mengingkari apa yang ramai sangat perempuan masuk neraka ni? Nabi jawab, mereka mengingkari pemberian suami. Okey. Nabi sambung lagi, mengingkari kebaikan suami. Seandainya kamu suami, berbuat baik terhadap seorang isteri itu, sepanjang masa buat baik aja, lalu dia melihat satu je kejelekan, dia melihat satu je keburukan dirimu yang tak elok tentang dirimu, maka dia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan daripada engkau. Bahasa orang Melayu kata macam ni, abang ni tak pernah. Tu ayat tu. Padahal baiknya suami dia ni dah mungkin 5-6 tahun kahwin dah, bagi makan, bagi apa, bagi semua. Elok-elok masa kahwin tu boleh pakai baju. Lepas dah 5 tahun kahwin ni, dia punya dagu ni ada 3 pangkat kapten Nak bagi tahu, dalam peti air tu penuh makanan, dalam almari penuh baju. Tiba-tiba dia minta lah apa-apa, sesuatu ke barang ke apa ke, ada saya faham Dia kata apa? Abang ni saya hidup dengan abang ni tak pernah senang. Boy, tak pernah senang. Anak 2 orang ada dah 5 tahun tu. Lepas tu dalam peti air penuh makanan, dalam almari berlambak baju. Lepas tu pula sebelum ni macam-macam, pergi ke situ, pergi ke sini. Baru je setahun ni sebab Covid punya pasal, kurang sikit duit, payah sikit, kena catur sikit makan. Abang ni tak pernah senang hidup dengan abang. Oi, tak pernah. Nabi kata perempuan macam ni tepat dia kat neraka. Banyak dia mengingkari suami dia. Bila suami dia buat baik, tiba buat jahat sekali. Buat jahat ke buat yang tak elok sekali. Buat yang tak elok lah. Apa-apa lah. Menyebabkan dia kata tak pernah. Dia mengingkari semua kebaikan suaminya. Cuma kena faham betul-betul hadis ni. Kena faham betul-betul hadis ni. Takkanlah perempuan ramai dalam neraka macam tu lah. Boleh kata kemungkinan perempuan masuk neraka lebih tinggi daripada lelaki. Macam tu ke? Faham betul-betul. Nabi diperlihatkan neraka. Tu yang pertama. Nabi kata aku dapat lihat neraka. Allah tunjukkan aku neraka. Ada 3 cara macam mana Nabi boleh
macam mana perkara ini boleh terjadi. Nabi boleh tengok neraka kan. Ada 3 yang kemungkinan terjadi. Yang pertama, semasa Nabi mimpi. Boleh jadi juga. Dengan mimpi Nabi adalah benar. Dia mimpi neraka nampak, maka itu adalah wahyu sebenarnya. Sebab mimpi antara cara wahyu turun. Antara cara menerima wahyu dengan mimpi. Maka jika mimpi pun memang benarlah mimpi Nabi dan Rasul. Itu mungkin cara tu Nabi tengok neraka. Cara yang kedua, semasa gerhana matahari, gerhana bulan, kadang-kadang Allah buka hijab, Nabi boleh tengok neraka syurga. Dan ataupun yang ketiga, dengan cara ketika Isra' dan Mi'raj. Ketika Isra' dan Mi'raj memang Nabi tengok syurga dan neraka. Antara salah satulah. Antara salah satu. Dalam hadis ni dikatakan Nabi melihat ramai perempuan dalam neraka. Adakah bermaksud bila ramai perempuan dalam neraka, adakah bermaksud dalam syurga kurang? Mafhum mukhalafah, maksud di sebalik, apabila dalam neraka tu ramai perempuan, maknanya dalam syurga kurang. Ya ke macam tu? Ini bukan hadis perbandingan. Maksudnya banyak perempuan dalam neraka, maka kuranglah perempuan dalam syurga. Sebab semua duduk dekat dalam neraka. Banyak duduk neraka. Itu namanya hadis perbandingan. Tapi hadis ni bukan hadis perbandingan. Hadis ni dia tidak menceritakan tentang lebih ramai perempuan masuk neraka berbanding lelaki. Tidak. Hadis ni tidak menceritakan tentang jika dibandingkan lelaki dengan perempuan, ramai perempuan. Tidak. Walaupun nampak macam dengar sekali macam tu. Nabi kata, aku melihat dalam neraka ramai perempuan. Kita otomatik faham. Apa dia? Kalau perempuan dengan lelaki, ramai perempuan lagi. Bukan. Kalau tidak, kesianlah jadi perempuan. Sebab kemungkinan dia nak masuk neraka sangat tinggi. Kebarangkalian dia masuk neraka sangat tinggi. Bukan macam tu. Hadis ni bukan menandakan, bukan menceritakan tentang perempuan ramai betul. Yang tak betulnya, perempuan ramai, laki sikit. Tak. Perempuan ramai, laki sikit. Sebab tu Nabi kata, aku melihat ramai perempuan. Kalau Nabi kata macam ni, aku melihat ramai perempuan berbanding lelaki, baru betul. Nabi tak cakap macam tu. Nabi cuma cakap, aku melihat ramai perempuan di dalam neraka. Kita je faham, bila ramai perempuan dalam neraka, mestilah lelaki tu kurang sikit. Kalau lelaki tu ramai juga, macam mana Nabi kata lebih ramai perempuan daripada lelaki? Maknanya lelaki kurang lah. Dan bila lelaki kurang, lelaki banyak kat mana? Kat syurga. Bila ramai perempuan dengan neraka, maknanya jalan ke syurga kurang lah. Itu kita kata. Nabi tak cakap. Ini bukan hadis perbandingan. Hadis ni bukan menceritakan tentang lebih ramai orang perempuan masuk neraka berbanding lelaki. Bukan. Kalau salah faham hadis ni, menunjukkan orang perempuan ni lagi jahat lah pada orang lelaki. Ada pula macam tu. Jahat dan baik, dia bukan ikut jantina. Padahal maksud hadis Nabi nak sebut ni bukan murad yang dikendaki. Murad dia yang dikendaki daripada hadis ni bukan perbandingan, bukan. Kerana ada dalam hadis yang lain mengatakan lelaki dekat syurga nanti paling kurang dia dapat 72 orang perempuan. 72 orang. Banyak hadis sebut. Kenapa yang paling kurang? Ni yang paling rendah macam ni. Perempuan dapat 72. Dan disebut 70 adalah bidadari, 2 adalah manusia. 70 adalah bidadari, 2 adalah manusia. Untuk seorang lelaki. Di dalam syurga yang paling rendah, yang paling kurang. Jadi, kalaulah seorang lelaki, 2 perempuan, maknanya mana lagi ramai dalam syurga? Ramai perempuan lah. Sebab perempuan 2. Tu minimum. Tak lebih lagi, ada lebih maksimum. Poin dekat sini nak bagi tahu hadis ni bukan hadis perbandingan. Bukan hadis perbandingan. Dia menunjukkan kat sini dalam syurga pun ramai perempuan. Habis tak jealous ke? Mana ada jealous dah waktu tu? Jealous ni tak ada dah waktu dalam syurga. Dia sibuk main dengan pinggan mangkuk Dia sibuk dengan barang kemas, rantai, dia sibuk dengan baju-baju comel-comel. Dia sibuk dengan make up macam tu je. Tak sempat nak cemburu waktu tu. Jadi ada riwayat mengatakan
orang perempuan sekurang-kurang seorang lelaki, 2 perempuan. Maknanya kat sini, maknanya dalam syurga lagi ramai perempuan. Dalam syurga lagi ramai perempuan, dalam neraka hadis tu kata lagi ramai perempuan juga. Habis tu sebenarnya macam mana ni? Bukan. Itu bukan hadis perbandingan. Bukan. Maksudnya kat sini, kalau kita tengok, pertama, perempuan ni memang lebih ramai daripada lelaki. Dah dekat dunia ni pun dah terbukti perempuan lebih ramai daripada lelaki. Memang dah terbukti. Jadi bila ramailah kemungkinan masuk ke neraka. Sebab ramai dia. Bukan menandakan perempuan ni lebih. Kalau ikut nisbah, mungkin sama je kot. Kalau ikut nisbah. Maksudnya berapa bilion ada orang perempuan masuk neraka, berapa bilion. Contoh macam tu. Berapa ada orang lelaki masuk, kurang sikit dari segi kurang, tapi nisbahnya sama. Contoh macam tu lah antaranya. Jadi maksudnya kat sini, bukan, yang pertama bukan masuk perbandingan, tu yang pertama. Dan kalau kata perempuan ramai dalam neraka, macam tu juga dalam syurga perempuan ramai juga. Dan maksud Nabi tengok dalam neraka tu ramai perempuan, yang pertama, tahu tak neraka ni besar. Kalau ambil jarum, jatuhkan macam ni. Ambil jarum macam ni, jatuh jarum ni 70 tahun baru sampai kat bawah. Kalau macam tu besarnya neraka, macam mana Nabi nak tengok semua? Maka Nabi melihat, bukan melihat keseluruhan, Nabi melihat kawasan-kawasan tertentu dalam neraka. Yang mana kawasan yang Nabi tengok tu kebetulan tempat diseksa isteri-isteri yang macam tadi tu, yang tak pernah yang selalu yang mengingkari kebaikan suami dia. Dengan sebab suami dia buat 1-2 salah, dia kata tak pernah, abang ni tak pernah duk main tak pernah padahal tak pernah apa benda, tak pernah, tak tahulah. Jadi macam ni dia tengok memang ramai. Jadi memang ramai di satu sudut neraka. Sudut lain entah lelaki ramai. Sebab tu hadis ni bukan hadis perbandingan. Dan hadis ni bertujuan nak bagi tahu isteri jangan duduk menidakkan kebaikan suami. Tu poin besar. Ambil dekat situ. Nak ambil, jangan mengingkari kebaikan suami. Sebab sebahagian daripada hartanya dia akan infakkan untuk keluarga. Jadi bila macam tu, terima kasihlah sikit. Kenang budi lah macam tajuk kita hari ni. Tu poin dia. Kita tak pergi ambil poin tu. Kita pergi ambil poin apa? Perempuan lagi ramai. Dah ambil poin tu pula. Hadis ni bukan hadis perbandingan. Tidak. Masing-masing mempunyai apa dia panggil lah? Masing-masing mempunyai kemungkinan untuk masuk syurga yang sama, persen yang sama. Dan pernah sekali Nabi SAW dia nampak istana Umar dekat syurga. Kenapa? Nabi hanya melihat dekat syurga tu bahagian syurga, bahagian kawasan istana Sayyidina Umar aja. Habis tak ada yang lain. Ada. Nabi pernah dengar tapak kaki Bilal dekat syurga. Ingat dekat syurga tu Bilal seorang je ke? Macam ni dia boleh dengar? Dia cuma dengar kawasan tu ajalah. Bahagian tu aja. Di satu-satu masa, di tempat lain pula cerita lain. Jadi hadis tadi tu bukan hadis perbandingan laki dengan perempuan, ramai perempuan, tidak. Hadis kat tadi tu Nabi tengok ke satu kawasan dalam neraka, nampak ramai perempuan. Kenapa ramai? Kerana dia mengingkari kebaikan yang suami dia buat. Maka Nabi pun bagi tahu kat para sahabat tujuan dia, murad tujuan dia nak bagi tahu, jangan mengingkari, jangan duk sibuk pasal mana ramai laki ke ramai perempuan, jangan duk sibuk pasal tu. Sebab itu bukan murad yang kena laki. Itu bukan yang Nabi nak sampaikan. Nabi nak sampaikan lain, kita sibuk dengan benda lain. Jadi pada masa Nabi ditunjukkan neraka dalam hadis ni, maka Nabi nampak di tempat yang orang yang tidak mensyukuri budi kebaikan suami mereka, maka nampaklah banyak perempuan kat situ. Kat tempat lain banyak lelaki pula. Macam itulah lebih kurang. Wallahu a'lam. Tangguh dulu, kita sambung minggu depan. Macam mana nak pujuk hati yang sentiasa terasa tidak berbuat baik pada ibu bapa setelah ketiadaan mereka, padahal memang kita jaga mereka sampai hayat. Baguslah ada perasaan tu.
Jangan rasa pula aku dah buat baik dengan ibu bapa aku, terbaik lah. Tak ada. Jangan rasa macam tu. Rasa sentiasa tak cukup. Allah menyesalnya aku masih ibu bapa. Kena rasa. Walaupun dia jaga, kena rasa tu. Bagus tu. Habis tu nak buat macam mana? Yang saya sebut 3 benda tadi. Doa untuk dia, sedekah untuk dia, pergi jumpa kawan-kawan dia buat baik. Beli kuih, beli apa, tengok kemampuan lah. Kalau mampu sangat, beli kek mahal sikit. Kek coklat ke kan, bawa pergi jumpa kawan ni. Ni siapa, anak siapa? Alah, anak Minah mana? Minah yang duduk dekat Jitaka tu. Minah tu ke? Awak hantar habang. Macam tu lah kan. Ni anak dia ni. Tu dia mai jauh-jauh tu dia. Betul dia bagi. Cukup lah. Seronok dia, kawan-kawan seronok. Bila kawan-kawan dia seronok, bila kawan-kawan dia seronok, dia seolah-olah macam mendoakan. Lepas tu pula buat sedekah kan. Sedekah ni niat untuk dia, kemudian doa untuk dia. Itulah. Dan sentiasa kena ada rasa aku tak cukup buat untuk apa. Sentiasa kena ada rasa. Jangan kata aku dah cukup dah. Aku jaga dia 4 tahun, lepas tu dia meninggal. Cukup dah aku, cukup. Jangan. Dah terbaik dah ni. Terbaik rasa. Wallahu alam. Okey, saya ada satu kuliah lagi maghrib, takut suara tak keluar langsung. Tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.